1.4 Kekenyalan. Kekenyalan ialah sifat bahan yang membolehkan suatu objek kembali kepada bentuk dan saiz asalnya selepas daya yang bertindak ke atasnya dialihkan. Itu takrifan kekenyalan, kena hafal. Selepas ini kamu akan menonton video yang cikgu ambil daripada QR code ini supaya kamu lebih faham apa yang dimaksudkan dengan kekenyalan. Demonstrasi idea kekenyalan. Dalam aktiviti ini, daya akan dikenakan ke atas 3 objek iaitu spring, span dan gelang getah. Kita nak memerhatikan bagaimana bentuk dan saiz objek itu berubah. Bermula dengan spring. Spring itu diletak di atas kertas putih. Kemudian lukiskan garis luar spring itu. Okey, ini ialah garis luar spring. Kemudian daya dikenakan ke atas spring untuk meregang, itu memanjangkan spring. Spring itu juga boleh dibengkok dan diubah saiz dan bentuknya. Adakah spring itu dapat kembali kepada bentuk dan saiz asal? Kita menguji dengan meletak spring itu di atas garis luarnya dan perhatikan spring itu dapat muat ke dalam garis luar tadi. Bagaimana pula dengan span? Span boleh ditekan, kita telah ubah saiznya, boleh dipulas. Span itu juga boleh diperah. Semua tindakan ini mengubah bentuk dan saiznya. Dan perhatikan, selepas daya tidak dikenakan lagi, span itu juga telah kembali kepada bentuk dan saiz asal. Yang ketiga ialah gelang getah. Kita lukis bentuk bulatan gelang getah itu. Dan kemudian kita kenakan daya untuk meregang gelang getah. Perhatikan, gelang getah itu sudah dipanjangkan. Kita regang gelang getah. Dan adakah gelang getah itu dapat kembali kepada saiz asal? Dan perhatikan bahawa gelang getah itu juga dapat kembali kepada saiz asal. Apa yang ditunjukkan oleh 3 objek ini ialah sifat kekenyalan, iaitu apabila suatu objek dikenakan daya, bentuk dan saiznya boleh berubah, tetapi apabila daya tidak dikenakan lagi, objek itu disebabkan sifat kekenyalannya dapat kembali kepada bentuk dan saiz asal. Adakah semua objek dan bahan menunjukkan sifat kekenyalan seperti spring, span dan gelang getah? Bagaimana pula dengan seketul plastisin? Perhatikan demonstrasi yang berikutnya. Seketul plastisin dalam bentuk sfera diletakkan di atas kertas putih dan kemudian dikenakan daya. Perhatikan diameternya sudah bertambah. Bagaimana dengan bentuknya? Bentuk sudah berubah daripada sfera menjadi cakra. Dan apabila daya tidak dikenakan, plastisin itu tidak dapat kembali kepada bentuk sfera. Adakah plastisin itu menunjukkan sifat kekenyalan? Hubungan antara daya F dengan pemanjangan spring X. Okey, F itu adalah simbol daya dan X itu adalah simbol untuk pemanjangan spring. Okey, hukum Hooke menyatakan bahawa pemanjangan suatu spring
adalah berkadar terus dengan daya yang bertindak ke atas spring jika tidak melebihi had kenyal spring itu. Okey. Pemanjangan tadi cikgu sudah bagi tahu, pemanjangan spring adalah X berkadar terus dengan daya F. Okey. Jadi di sini ada dua istilah yang kamu perlu faham di sini. Yang pertama adalah had kenyal. Okey, had kenyal. Apakah yang dimaksudkan dengan had kenyal spring? Daya yang bertindak ke atas suatu spring adalah berkadar terus. Okey. Daya berkadar terus dengan pemanjangan spring X. Hal ini hanya wujud jika daya itu tidak melebihi satu nilai maksimum. Jika daya yang dikenakan melebihi nilai maksimum, spring itu tidak dapat kembali kepada panjang asal apabila daya dialihkan. Hal ini bermakna setiap spring mempunyai suatu had kenyal. Spring yang diregang melebihi had kenyalnya tidak dapat kembali kepada panjang asalnya. Okey. Cikgu bagi contoh di sini, katakan kita ada satu spring. Ini satu spring. Cikgu letak beban 50 Newton. Okey. Didapati spring itu memanjang ke bawah. Dan selepas cikgu alihkan ini, beban 50 Newton ni cikgu buang, didapati spring itu kembali kepada bentuk asal. Okey. Ini panjang asal dia 10 cm. Kita letak beban dia jadi 40 cm. Cikgu buang beban 50 Newton tu, dia kembali kepada 10 cm. Maksudnya dia kembali kepada panjang asal. So maksudnya spring itu maksudnya daya ataupun berat beban yang kita kenakan ke atas spring itu tidak melepasi had kenyal spring itu. Okey, jadi cikgu bagi contoh lain. Cikgu letak beban 100 Newton. Okey. Spring itu pun memanjang 80 cm. Okay, selepas itu cikgu alihkan beban 100 Newton ini. Alihkan. Okey. Cikgu alihkan, didapati spring itu tidak kembali kepada keadaan asal dia 10 cm. Sudah cikgu buang beban dia pun, dia masih lagi 80 cm. Okey. Jadi di situ maksudnya spring ni rosaklah. Dia tidak dapat kembali kepada bentuk asal. Jadi maksudnya 100 Newton ini telah melebihi had kenyal spring. Okey. 50 Newton dia masih boleh kembali kepada bentuk asal ataupun panjang asal. Tetapi bila cikgu letak daya 100 Newton, cikgu alihkan 100 Newton itu, dia tidak dapat kembali kepada panjang asal 10 cm, tetapi dia masih lagi 80 cm. Cikgu boleh katakan spring itu rosak lah. Okay, jadi itu sudah membuktikan bahawa 100 Newton itu telah melebihi had kenyal spring. Okay, jadi maksudnya di sini setiap spring mempunyai had kenyal masing-masing, bergantung kepada beberapa faktor lah. Okay. Jadi spring ini kita macam mana mau cari had kenyal, kita akan tengok selepas inilah. Jadi mungkin had kenyal spring ini 80 Newton contohlah. Okey. Jadi tadi 50 masih boleh kembali kepada bentuk asal sebab dia belum melebihi dia punya had kenyal 80 Newton. Ini cikgu letak beban 100 Newton. Okey. Dia tidak dapat kembali kepada bentuk asal. Sebab apa? Dia telah melebihi had kenyal 80 Newton. So, itu adalah had kenyal. Okay, sekarang kita tengok pula persamaan hukum Hooke. Okay. Jadi, daripada hukum Hooke telah jelas dinyatakan bahawa pemanjangan spring
berkadar terus dengan daya yang bertindak ke atas spring. Jadi kita boleh tulis pemanjangan spring berkadar terus dengan daya. Okey, dia ubah di sini. F di depan, X di belakang, sama saja sebenarnya. Okey, bila kita letak, kita mau buat persamaan sama dengan. Okey, kamu sudah belajar bab ubahan dalam matematik. Bila kita tukar tanda ini kepada sama dengan, dia akan letak K X. Okey. Okey, inilah persamaan hukum Hooke. Okey, cuma kamu kena tahu apa itu K. F memang semua tahu, daya yang dikenakan. Okey, atau berat beban, contoh spring tadi itu, cikgu letak beban ini 50 Newton. Inilah dia punya daya. Daya yang mewakili berat beban. Pemanjangan spring. Okey, pemanjangan spring, nanti juga akan tunjuklah apa yang dimaksudkan dengan pemanjangan spring. Okey, seterusnya pemalar spring. Apa yang dimaksudkan dengan pemalar spring? Unit SI bagi pemalar spring ialah Newton per meter, atau biasanya ditulis Nm-1. Unit-unit lain NcM-1, Nmm-1. Okey. So ingatlah, SI mesti meter. Cm itu bukan unit SI. Mm itu pun bukan unit SI. Okey, jadi sekarang kita tengok apa yang dimaksudkan dengan pemalar spring. Pemalar spring menunjukkan daya regangan yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit pemanjangan spring. Contoh, katakan pemalar spring itu adalah 15 Newton per centimeter. Itu menunjukkan bahawa spring memerlukan regangan 15 Newton untuk menghasilkan pemanjangan 1 cm. Okey. Spring dengan pemalar spring yang lebih tinggi dikatakan mempunyai kekerasan yang lebih tinggi. Okey, maksudnya pemalar daya spring itu, pemalar spring tinggi maksudnya spring itu keras. Okey, sukar untuk diregangkan. Okey, di sini ada istilah pemanjangan. Cikgu terus terangkan apa itu pemanjangan. Okey, ini satu spring tanpa ada sebarang beban dan kita sukat dia punya panjang. Spring itu adalah, cikgu label dia sebagai L1 sama dengan 10 cm. Okey. Selepas itu, cikgu letak satu beban. Okey, cikgu letak satu beban di atas spring itu dan sudah tentu spring itu akan memanjang. Katalah cikgu letak beban 10 Newton. Okey. Jadi apa yang dikatakan sebagai pemanjangan spring? Dan cikgu dapati spring itu memanjang kepada L2, katalah 50 cm. Okey, jadi apa itu pemanjangan spring? Pemanjangan spring X adalah sama dengan 50 tolak dengan panjang asal 10 cm, ataupun X itu sama dengan L2 tolak L1. Jadi dia memanjang sebanyak 40 cm. So itulah pemanjangan spring. Okey, so kena faham maksud pemanjangan. Ramai pelajar selalu buat silap, dia anggap ini adalah pemanjangan. So dia anggap 50 cm itu pemanjangan. So itu adalah salah. Kita kena tolak lagi dengan panjang asal. Okey, maksudnya kalau di gambar raja ini pemanjangan spring itu adalah kawasan inilah X. Okey, itu pemanjangan. Okey, seterusnya selain ini tidak diberi dalam buku teks, tapi cikgu rasa cikgu perlu terangkan. Selain daripada spring boleh kita regangkan, spring juga boleh kita mampatkan, dan hukum Hooke juga memenuhi untuk mampatan spring. Katalah ini spring mempunyai panjang asal L0 100 cm. Okey. Bila cikgu letak satu beban di atas, contoh 100 Newton, didapati spring itu semakin pendek. Nampak sini ya. Ini panjang asal. Okey. Bila cikgu letak beban, spring itu semakin
pendek, dia bukan semakin panjang. Okey. Sebab daya tu kita letak di atas. Jadi, cikgu katakan didapati contoh dia spring itu menjadi 20 cm contoh. Jadi, ni L2. Jadi mampatan, okey, sama juga. Biarpun tadi itu disebut pemanjangan X, kita boleh katakan sini mampatan. Mampatan X adalah sama dengan 100 panjang asal tolak dengan panjang akhir 80 cm. Nampak beza dia. Kalau tadi regangan, panjang akhir kita tolak panjang awal kan. Okey, sebab panjang akhir tu lebih tinggi daripada panjang awal. Tetapi bila melibatkan mampatan spring, spring itu semakin pendek, jadi kita buat panjang asal spring tolak panjang akhir supaya kita dapat nilai positif. Sebab pemanjangan spring itu tidak boleh bernilai negatif. Okey, cikgu sudah terangkan apa itu hukum Hooke dan cikgu juga sudah terangkan apa yang dimaksudkan dengan had kenyal dan pemanjangan spring. Okey, cikgu sudah terangkan apa itu X, apa itu had kenyal. Okey, jadi formula itu tadi, cikgu ulang balik, formula hukum Hooke adalah F equal to Kx. Jadi kalau kita buat eksperimen F mengkaji hubungan antara daya dan pemanjangan spring, kita akan dapat graf seperti ini. Okey. So sini adalah analisis graf daya melawan pemanjangan spring. Okey, bila kita buat eksperimen itu tadi, F melawan X, kita akan dapat satu graf yang berkadar terus. Okey. Paksi Y adalah F dan paksi X adalah X. X itu pemanjangan, F itu daya. Kita akan dapat satu graf yang mempunyai hubungan berkadar terus bermula dari asalan dan garis lurus. Cuma sekarang kita mau analisis graf ini. Maksudnya apa maklumat-maklumat yang kita boleh dapat daripada graf ini. Okey, pertama sekali ada dia nyatakan di bawah, kita boleh dapat nilai K. Maksudnya jika kita diberi graf ini, kita boleh dapat nilai K. Daripada formula hukum Hooke, F equal to Kx, kalau kita jadikan K perkara rumus, kita akan dapati formula itu jadi F per X. Okay? F Kx, kita mau cari K, so dia akan jadi F bahagi X. Jadi kita boleh kira guna formula, sekiranya kita ada nilai-nilai dia. Kita juga boleh kira daripada graf, iaitu F bahagi X. Paksi Y dibahagi dengan paksi X, so itu adalah kecerunan. Jadi sebab itu dia katakan di sini, berdasarkan graf F melawan X, kecerunan graf adalah F equal to X. Jadi kita boleh katakan kecerunan graf adalah sama dengan pemalar spring. Okey, jadi kalau kita diberi satu graf F melawan X, dia minta cari pemalar spring, kita just kira dia punya kecerunan. Mau guna formula pun boleh. F bahagi X. Ambillah nilai F sini, ambillah nilai X di sini, bahagi saja, dapatlah nilai K. Okay. Selain daripada pemalar spring, kita juga boleh mendapat tenaga keupayaan kenyal, EP. Okey. Tenaga keupayaan elastic potential, tenaga keupayaan kenyal spring. Okey. Dan daripada sini tenaga keupayaan kenyal adalah sama dengan kerja yang dilakukan untuk meregangkan spring. Okey, itu maksud tenaga keupayaan kenyal. Maksudnya kerja yang dilakukan untuk meregangkan spring. Okey, jadi terus saja pergi kepada dia punya formula. Okey, 1/2 Fx. Jadi maksudnya di sini, kalau kita tengok graf ini, kalau kita mau cari tenaga keupayaan kenyal, kita kena guna formula 1/2 Fx. 1/2 Fx ini sebenarnya adalah luas segitiga ini.
Okey. Jadi maksudnya tenaga keupayaan kenyal adalah sama dengan luas di bawah graf. Okey. Luas di bawah graf tu boleh dikira menggunakan formula inilah 1/2 Fx. Okey, seterusnya kembangan. Formula ni boleh dikembangkan lagi. EP sama dengan 1/2 Fx. And then daripada formula hukum Hooke, F equal to Kx. So kita boleh ganti F di sini dengan Kx. So cikgu ganti 1/2 Kx, ada X lagi sini, X. So dia akan jadi 1/2 Kx square. Jadi maksudnya ada dua formula lah. Ini 1, ini 2. Mana satu mau guna kalau pengiraan bergantung kepada maklumat dalam soalan. Kalau maklumat tu ada bagi F sudah, guna inilah. Kalau maklumat tiada bagi F tapi dia ada bagi K, so kita guna yang ini. Okey, jadi analisis graf ini kita boleh dapat dua benda yang satu kita boleh cari K, kecerunan. Okey, yang kedua kita boleh cari tenaga keupayaan kenyal dengan cara mengira luas di bawah graf. Sekarang cikgu bagi sikit contoh lah penyelesaian soalan berkenaan dengan K dan F tadi. Okey, contoh di sini. Okey, tidak perlu ikut arahan sinilah. Cikgu hanya mau guna graf ini untuk menunjukkan macam mana mencari nilai K dan F. Okey. Tentukan nilai pemalar spring K dengan menghitung kecerunan graf. Okey, jadi K tadi kita tahu F bahagi X. Okey, itu kalau guna formula. Actually kita memang boleh guna formula biarpun dia adalah daripada graf. Contoh, kita ambil nilai F8. Kita ambil nilai yang X yang sepadan. Di sinilah 0.2. Jadi 8 bahagi 0.2 dapat berapa? 8 bahagi 0.2, 40. Jadi kita dapat pemalar daya spring dia adalah 40 unit Newton per meter. Okey. Sebelah sini pula K sama dengan F per X. F kita ambil lah mana-mana. Mau ambil 12 boleh, 12 boleh, 8, 4, semua pun boleh. Okey. Ni pun tadi kita boleh ambil 4. Nah, janganlah ambil 12 sebab dia tiada di sini, tiada pasangan dia. So pilih yang ada pasangan. Okey, jadi cikgu ambil 16 per dengan yang sepadan adalah 0.2. So 16 bahagi 0.2 80 Newton per meter negatif 1. Okey, itu kita ini bukan menggunakan kecerunan lah, ini menggunakan formula. Kalau mau guna kecerunan, biasanya kalau mengira menggunakan kecerunan ni dia kena guna formula yang matematik lah. Okey, yang masih ingat formula dia adalah K sama dengan Y2 tolak Y1 X2 tolak X1. Jadi sini nilai dia adalah 0.28 dan di sini cikgu ambil 0, 0. Jadi ganti dalam formula, cikgu anggap ini X2, ini Y2. So ini X1, ini Y1. So ganti dalam formula 8 tolak 0 bahagi 0.2 tolak 0 sama juga kamu akan dapat 40 Newton meter negatif 1. Sini pun sama. Okey. Sini pun sama. Kalau cikgu ambil titik sini 0.216, cikgu ambil titik sini 0, 0. Cikgu anggap ini X2, Y2. Sini X1, Y1. So ganti dalam formula Y2 tolak Y1. X2 tolak X1 sebagai K. So 16 tolak 0 bagi 0.2 tolak 0 dapat 80 Newton meter negatif 1. So jawapan yang sama. Okey. Okey, jadi di sini
Apabila mendapat nilai pemalar spring ini, yang ini 40, yang ini 80. Jadi kalau soalan tanya mana satu spring yang lebih keras, spring yang mempunyai pemalar spring yang lebih tinggi itu adalah spring yang lebih keras. Jadi spring ini lebih keras daripada yang inilah. Okey, maksudnya spring raja 1.38 lebih keras daripada raja 1.37. Okey. Okey, seterusnya tentukan tenaga kopaian kenyal EP apabila spring diregangkan sehingga pemanjangan spring X 0.2 meter dengan menghitung luas di bawah graf. Jadi kita tahu tenaga kopaian kenyal tadi diwakili oleh luas di bawah graf. Dia tanya sekiranya X 0.2. Okey. Jadi kita kira luas di bawah graf lah. Apa bentuk ni? Segitiga. Macam mana kira luas segitiga? 1/2 darab ini 8 darab yang di bawah 0.2. Dapatlah jawapan. (0.8). Okey, Newton meter. Itu unit dia, Newton meter. Atau boleh juga pakai Joule. Joule itu adalah unit untuk kerja dan tenaga. Simbolnya J. Okey, cukup. Nanti kita akan belajar lebih detail lah tentang kerja itu Joule. Okey, untuk spring sebelah pula sama juga, luas segitiga. Ini bentuknya segitiga. Memang bentuk segitiga, tiada bentuk lain. Sebab graf hukum Hooke memang bentuk begini. Jadi dia tidak akan ada bentuk lain lah. 1/2 darab ini semua tahu luas segitiga 16 darab di bawah 0.2. Kamu akan dapat 1.6 Newton meter atau 1.6 Joule. Okey, jadi itu adalah contoh penyelesaian soalan daripada graf hukum Hooke.